أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم علمنا ما جهلنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا في علوم الأمن في الدارين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fadhil, tuan-tuan imam, tuan Bilal, pengurusi masjid, barisan AJK masjid, tuan-tuan dan puan-puan dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dikekalkan nikmat iman dan Islam pada diri kita, dan Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk hadir menunaikan solat maghrib secara berjemaah, dan di samping itu diberikan kelapangan masa bagi kita dapat kita duduk bersama-sama, berkongsi. Moga-moga ada manfaat untuk kita bersama insya-Allah. Dan kepada sesiapa yang belum berniat iktikaf, sama-sama kita berniat iktikaf agar dapat pahala iktikaf dan juga pahala belajar insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis Ibnu Majah dan Tirmizi daripada Buraidah bin Khatib, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ahlul Jannah 20 wa mi'atu Safin Samanuna minha min hadhihi al-ummah wa arba'una min sa'iril umam. Qala Tirmizi hadithu hasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, isi syurga itu 120 sa. 120 sa. 80 daripadanya umat ini, yakni umatku, 80 umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan 40 daripada segala umat Nabi yang dahulu, daripada nabi yang dahulu 40, Nabi sallallahu alaihi wasallam umat dia 80 barisan. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, kata Syekh Muhammad Mansur Al-Hudhudi, wal dalilu matlubi minal mukallafi indal qaili biwujubil ma'rifati huwa jumaliyu wa huwa ma'juzu an ta'ririhi wa halla syubhati. Jadi kitab ini membicarakan sifat yang wajib bagi kita untuk kenal akan sifat Allah Subhanahu wa taala. Wajib bagi kita mukallaf mengenal sifat bagi Allah taala. Maka dalam kitab Hududi dia menyatakan bahawasanya dalil dituntut daripada mukallaf atas orang yang mewajibkan makrifah, yang diwajibkan kita ni kenal akan Allah Ta'ala, iaitu dalil jumli, jua. Maka erti dalil jumli itu iaitu yang lemah ia seorang daripada menetapkan dalil, dan lemah pula ia daripada menguraikan syubhah orang yang mendatangkan pada agama seperti ahli bid'ah. Baik. Jadi sebelum ini ada khilaf di antara kita nak wajib kenal sifat Allah Ta'ala tu tara mana. Itu perbahasan sebelum ni. Tara mana, setakat mana yang perlu kita kenal akan sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Adapun kita kenal zat tak boleh.
Cuma kita boleh kenal sifat yang wajib bagi zat Allah Ta'ala. Jadi setara mana kita perlukan dalil untuk kita kenal akan sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Maka pengarang kitab Hudhudi ini, dia menyatakan bahawasanya yang lepas fardu ain kita, daripada segi ilmu usuluddin, sekadar kita kenal dalil secara borong saja. Contoh kita kata gini, dia tak ada detail sangat, secara borong je. Contoh kita, orang tanya pada kita, Allah Ta'ala tu wujud ke tidak? Kita kata Allah Ta'ala tu wujud. Yakin ke tidak? Kita kata yakin bahawasanya Allah Ta'ala tu esa, Allah Ta'ala tu wujud. Lepas tu orang tanya lagi, mana dalil dia? Mana dalil dia? Dalil dia alam ini, kita kata. Lepas tu orang kata, apa bukti alam ini menunjukkan bahawasanya Allah Ta'ala tu wujud? Maka dia kata, entahlah, aku tahu setakat tu je. Maka orang yang tahu setakat tu dah lepas fardu ain. Lepas fardu ain lah. Bukan kena, kalau kena tahu lebih dalam tu, itu lebih baiklah, boleh ngajar orang sekali. Tapi untuk lepas fardu ain, fardu ain daripada ilmu usuluddin setara tu je. Bukan kena tahu ayat Quran, bukan kena tahu hadis dah. Sebab kita boleh kenal akan sifat Allah Ta'ala melalui dua cara. Dalil kita. Yang pertama dalil nakli, yang kedua dalil akli. Kita boleh guna Al-Quran dan juga hadis salah satu cara untuk lepas kita punya fardu ain. Kalau kita tak menghafal, tak boleh nak hafal, kita dah try dah, usah ke ayat Quran, nama anak kita pun kita tak berapa nak hafal. Padahal 3 orang ni, bukannya ramai pun. Itu pun tertukar. Usah ke nak hafal dalil Quran, dalil hadis. Maka kita boleh guna saluran melalui akal kita. Itu apa bukti, bila orang tanya apa bukti Allah Ta'ala tu wujud, kita kata alam ini. Setakat itu je kita boleh pergi. Maka lepas fardu ain, maka tidak dikategorikan kita ni orang yang berdosa. Orang yang meninggal daripada belajar ilmu usuluddin. Ilmu akidah. Hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmu akidah satu ilmu yang sangat penting. Kita takut kita mati dalam keadaan kita menyerupakan Allah Ta'ala seumpama dengan makhluk. Tak kiralah daripada segi pihak mana sekalipun. Itu yang kita risau. Kita jangan mati dalam keadaan kita mensyirikkan Allah Ta'ala, ataupun kita mati dalam keadaan kita menyerupakan Allah Ta'ala sama dengan sifat makhluk. Itu masalah. Sebab ini melibatkan akidah. Kalau akidah itu terpesong, maka kekal kita dalam neraka. Kalau kita tak semayang, ada harapan lagi masuk syurga. Tapi dia tidak engkar semayang itu wajib. Dia yakin, dia mengaku semayang itu wajib, tapi dia malas nak semayang. Bila orang kata kenapa tak semayang? Malas semayang. Kamu ni betul-betul tak bersyukur kan? Itu ma'e tu. Tak. Rajin pergi masjid, rajin pergi ke surau, rajin pergi dengan kuliah. Dengan migrainnya, dengan gaut, semua ada kat dia. Jadi, sebabkan itu, dia kata tengok aku tak semayang, sehat je. Tapi kamu tak semayang, berdosa. Berdosa lah kata. Tapi aku malas. Walaupun dia azab, fardu takdir lah. Dia tu diazab oleh Allah Ta'ala, maka ada harapan untuk dia masuk dalam syurga Allah Ta'ala. Tapi kalau kita mati dalam keadaan kita mensyirikkan akan Allah Ta'ala dan menyerupakan Allah Ta'ala, sama macam makhluk,
Itu makna kita telah mensyirikkan akan Allah Ta'ala. Itu sebab kita kena ada ilmu. Kita kena belajar. Baik, qala al-muallif rahimahullah taala. Secara mana ilmu usuluddin ni lepas fardu ain kita? Kita dia boleh guna dalil jenis borong saja. Orang kata tidak begitu dalam, jenis basic saja. Apa bukti Allah Taala tu wujud? Buktinya kita yakin bahawasanya Allah Taala tu ada. Kita kata yakin. Orang tu tanya lagi, apa ni? Kamu yakin Allah Ta'ala tu wujud? Yakin. Apa bukti menunjukkan Allah Ta'ala tu wujud? Buktinya adanya alam ini. Dah sampai situ. Bukannya payah pun nak mengaji usuluddin. Nak datang mengaji tu yang payah. Baik, hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Lepas fardu ain. Qala al-muallif rahimahullahu taala. Dan lemah ia daripada menguraikan syubhah. Kalau ada orang kata, baik, apa tanda menunjukkan alam ini, menunjukkan Allah Ta'ala tu orang kata wujud. Macam mana kamu nak menghuraikan ayat yang menyatakan Allah Ta'ala tu Ar-Rahmanu ala arsyistawa. Dia bawa benda-benda yang syubhah. Maka orang ni dia tak erti nak jawab. Dia kata aku tak tahu. Itu kamu ambil nombor telefon ni, kamu tanya ustaz ni. Dia sampai situ je. Jadi untuk diri dia lepas fardu ain. Lepas fardu ain. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Seperti apabila ditanya orang akal dia, adakah engkau i'tiqad bahawasanya Allah Ta'ala tu mawjud? Allah Ta'ala tu ada? Maka jawabnya bahkan. Maka berkata ia, apa dalil kamu atas yang demikian itu? Maka berkata ia, makhlukat. Ini makhluk-makhluk yang dijadikan oleh Allah Ta'ala. Adanya makhluk menunjuknya adanya pencipta. Tak boleh, mustahil bagi akal kita adanya benda tapi tak ada orang yang buat. Mustahil. Tak boleh terima oleh akal kita. Contoh, ada orang kata, okey, botol ni tak ada orang buat. Percaya ke tidak kita? Tak percaya. Mesti ada orang buat. Kita kata kan. Okey, kalau ada orang buat, siapa nama orang? Pun tak boleh jawab juga. Tapi kita yakin ke tidak? Botol ni ada orang yang buat. Kita yakin. Begitu juga makhluk ni, walaupun kita tak tahu, tak serempak pun zat yang menciptakan makhluk, tapi yakin setiap benda yang berubah pasti ada pencipta. Kita dulu sadur kan, sekarang ni dah tersandur dah. Maknanya berubah. Dulu sadur, sekarang tersandur. Berubah tu. Maknanya setiap benda yang berubah pasti ada pencipta. Walaupun kita tak kenal pencipta tu macam mana, keadaan dia bagaimana. Begitu juga dengan botol ni. Kita tak boleh terfikir oleh akal kita adanya botol dengan sendiri dia. Mustahil. Ma la yutasawwaru fi aqlihi wujuduhu. Barang yang tak boleh terfikir oleh akal kita, benda tu ada, tak boleh. Ma la yutasawwaru fi aqlihi adamuhu. Barang yang tak boleh fikir, benda tu tiada. Mesti ada pencipta. Begitu. Tak boleh terima, mustahil. Seumpama orang kata anak lagi tua daripada ayah.
Kita tak boleh terima, macam mana kita tak boleh terima kenyataan tersebut, begitulah kita tak boleh terima bahawasanya makhluk ni tiada pencipta. Jadi kita kata bukti menunjukkan Allah Ta'ala tu ada, iaitu makhluk ni. Lepas fardu ain. Bukannya nak teruk pun mengaji usuluddin. Ya? Nak lepaskan fardu ain tu dulu. Ya? Baik, habis itu. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Lemah daripada kaifiat dalilnya. Adakah pada pihak baharu itu atau daripada pihak imkannya keadaan dia bersama wujud dan adam atau keduanya yakni baharu lagi mungkin. Jadi dia tak boleh nak urai lebih, dia tak boleh sengkak sampai situ. Maka misal yang pertama itu dikatanya al-alamu hadisun wa kullu hadisin lahu sani'un fal-alamu lahu sani'un. Alam ini baharu dan tiap-tiap yang baharu itu ada baginya yang menjadikan dia. Maka alam ini ada yang menjadikan dia. Itu dia punya dalil dia. Dan dalil yang kedua, dia katanya bahawa alam mungkin dan tiap-tiap mungkin lahu sani'un, bagi itu ada pencipta. Maka alam ini ada baginya pencipta. Misal yang ketiga, contoh yang ketiga bahawa dikatanya alam ini mungkin yang baharu dan tiap-tiap mungkin yang baharu itu, maka baginya sani', maknanya pencipta. Maka jika ia tahu yang demikian itu, maka dinamakan arifun. Orang yang kenal dan dapat menghuraikan syubhah dan menetapkan dalil tafsili. Namanya bukan dalil jumali. Jumli, iaitu dalil burung. Kalau dia boleh hurai lebih lagi, dia kata bukti alam ini berubah. Tiap-tiap benda yang berubah pasti ada pencipta dia. Pasti ada macam alam ini. Tadi siang, sekarang malam. Siapa yang berubahkan keadaan tersebut? Pasti ada orang yang melakukan perkara tersebut. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Maka dalil jumli itu dapat kebanyakan manusia menetapkan dia. Dalil secara burung ni ramai orang yang boleh. Ramai orang yang boleh. Hatta orang kampung pun boleh juga. Bagi tahu dalil kewujudan Allah Ta'ala ni dengan atas jalan dalil yang burung. Seperti dikatanya, seperti gembala kambing dan gembala unta dan orang kampung adalah mereka itu apabila melihat suatu yang ajaib berkata ia subhanallah, siapa yang menjadikan ini, yakni tiada yang menjadikan dia melainkan Allah. Maka mengambil dalil atas yang mengadakan alam ini seperti hikayat setengah ulama. Ia bertanya orang Badui Arab, dengan apa kamu ketahui akan Tuhan kamu? Maka jawabnya, dengan lebah, ada padanya salah satu taraf madu dan salah satu tarafnya yang lain racun. Jadi orang kampung, orang kampung ni dia mengambil dalil kewujudan Allah Ta'ala dengan keadaan sekeliling. Dia tengok logik akal dia. Apa bukti Allah Ta'ala tu wujud? Bukti dia kejadian lebah ini, dia kata. Macam mana sebelah sayap dia tu mempunyai madu, sebelah sayap dia mempunyai racun.
hebat tak hebat ciptaan Allah Ta'ala tersebut. Jadi keadaan begitu, ya, menyatakan keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bila ditanya pada masa yang lain, pada orang yang lain, orang kampung juga, ya, apa kamu kenal Tuhan kamu? Katanya, dengan binasa barang yang kami cita-citakan, suatu pekerjaan yang kami hendak kerjakan, tiada boleh. Dia kata, apa bukti menunjukkan Allah Ta'ala tu ada? Allah Ta'ala tu wujud. Orang kampung ni, ya, dia kata apa? Dia kata bukti dia, apa yang kami kehendak tak dapat dengan apa yang kami kehendak. Apa yang kami buat tak dapat dengan apa yang kami kehendak. Itu menunjukkan ada kuasa yang lain mengatasi kuasa kami. Itulah Allah Ta'ala. Kalau kita kata kita berkuasa, sudah pastilah apa yang kita nak maka terjadi. Itu kalau kita kata kita berkuasa. Kalau kita kata, orang kata ada kuasa lain yang mengatasi kuasa kita, maka tidak dinamakan kita ni berkuasa. Itu, ya, itu orang kampung dia pakai logik begitu. Dia kata bukti menunjukkan Allah Ta'ala tu wujud, ya, benda yang aku hendak mesti tak dapat. Ada benda yang aku hendak tak dapat. Maknanya ada satu kuasa, satu kudrat, satu iradah yang lain yang berkehendak selain daripada apa yang aku kehendak. Aku memang nak menantu yang baik, tapi yang datangnya hantu. Nak buat macam mana? Lain yang diminta, lain pula yang dapat. Ya. Jadi nak ceritanya, ya, kehendak kita ni, kalau kita ni kata kita yang berkuasa, semua benda yang kita inginkan maka dapat. Jadi itu sebab Allah Ta'ala kata, ya, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Apa ni? Allah Ta'ala kata apa? Wa asa an tuhibbu syai'an tukrihu syai'an. Ya. Dia kata, kamu menyangka bahawasanya setiap benda yang baik itu, yang kamu benci itu sebenarnya baik bagi kamu. Tukrihu syai'an wa huwa khairul lakum. Ya. Wa asa an tuhibbu syarran wa huwa ayat tu dia kata apa? Kamu menyangka bahawasanya setiap perkara yang kamu benci itu sebenarnya baik bagi kamu. Dan kamu menyangka bahawasanya perkara yang baik itu, ya, sungguhnya buruk bagi kamu. Ya, kita rasakan apa yang kita hendak, ya, yang terbaik bagi kita, ya, itulah yang terbaik. Sebenarnya hakikatnya itu yang membinasakan kita. Dan kita merasakan perkara yang membinasakan kita tu tak baik. Sebenarnya itulah yang baik. Ya, kita katalah sakit. Ya, kita merasakan kalau kita ni sihat, ya, banyak ibadat yang kita boleh buat. Rasa tu. Tapi bila kita sihat, Allah Ta'ala berikan kesihatan bagi kita lagi kurang daripada sebelum sihat. Ya. Tapi waktu kita tu sakit, banyak pula amalan yang kita buat. Nak berjalan pun tak boleh, nak pergi kenduri pun orang tak bagi. Kan? Badan kita lemah. Jadi duduk rumah tu berzikir je lah. Waktu sihat, kira nak capai kunci kereta je, kan? Kesana ke sini, kan? Bila sakit, capai tasbih je. Kan baik tu. Tapi kita rasa kalau aku sihat kan baik. Tak, sebenarnya tak. Sakit tu lebih baik daripada kita. Ya.
Baik hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia kata apa yang aku kehendak maka tak dapat perkara tersebut menunjukkan bahawasanya adanya Allah Taala. Dan dikatakan bagi seorang sufi, ditanya oleh orang sufi, orang tanya orang yang orang sufi, dalil atas bahawasanya Allah Taala itu satu, Allah Taala tu esa. Apa dalil menunjukkan Allah Taala tu wujud, Allah Taala tu esa? Maka berkata ia sufi, terkaya pagi-pagi itu daripada pelita. Apa bukti Allah Ta'ala tu berkuasa? Apa bukti Allah Ta'ala tu wujud? Maka ahli sufi ni dia menyatakan bukti dia tu bahawa terkaya. Terkaya pagi-pagi itu daripada pelita. Maknanya bila waktu pagi tidak berhajat dah kepada lampu. Itu menunjukkan bahawasanya adanya pencipta yang menerangi pagi tersebut. Tak payah lampu, tak payah. Jadi kalau berhajat kepada lampu, maknanya lampu yang menerangi pagi. Tapi kalau pagi, itu sebab kita suruh anak kita dah tutup lampu. Pagi dah. Ada orang beritahu dah tutup lampu, dah maghrib. Tak ada. Sebab apa? Sebab pagi tu tak berhajat kepada lampu. Sebab ada pencipta yang menerangi dia. Hebat tu ahli sufi. Orang tasawuf. Kita sawuk semua. Itu beza. Hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Baik, dihikayatkan berkenaan dengan kewujudan Allah Taala ni. Kata Asmu'i, keluar aku suatu hari daripada Masjid Jami', masjid yang dibuat Jumaat. Negeri Basrah, di negeri Basrah. Maka tiba-tiba adalah aku berjalan pada tengah jalan, berjumpa dengan seorang Arabi, iaitu seorang orang kata Arab darat, menunggang di atas untanya, menyangkutkan pedang pada bahunya dan pada tangannya anak panah. Asmu'i ni cerita pada ketika dia keluar daripada masjid di Basrah, maka bila dia berjalan tu dia berjumpa dengan seorang Arab Badui, dijumpa. Yang mana keadaan Arab tu duduk atas unta, lepas tu dia selepangkan pada bahu dia tu pedang dan pada tangan dia tu anak panah. Maka memberi salam ia Badui tu akan daku. Orang Arab tu bagi salam pada Asmu'i. Dan berkata ia Arabi, siapa kamu? Kamu ni siapa ni? Maka kataku daripada Bani Asma'. Aku ni orang daripada Bani Asma'. Satu puak lah. Maka berkata ia, di mana datang kamu? Maka kataku datang daripada tempat membaca Kalamur Rahman. Dia kata kamu ni dari mana? Maka Asmu'i ini dia kata aku ni daripada orang yang membaca ayat Al-Quran. Begitu. Kalamur Rahman maknanya orang daripada tempat mengaji lah. Gitu. Kalau kita, kamu dari mana ni? Daripada Masjid Taqwa. Contohnya gitu. Betul malaikat kata, jomlah tarik terus je lah. Kira okey lah tu kan. Bawa balik tempat baik kan. Jadi nak ceritanya, maka Asmu'i ini kata, aku daripada dengar tempat pengajian. Gitulah. Kata ia. Dan
Dan bagi Ar-Rahman itu kalam dibaca orang akan dia. Maka jawabku bahkan, dia kata bukankah Allah Ta'ala ada mewahyukan Nabi SAW gitu. Ya? Maka Asmu'i ni kata memang ya. Ada wahyu daripada Allah, ada firman Allah Ta'ala, ada Quran, maknanya gitu. Ya? Maka katanya dibaca olehmu atasku suatu daripadanya. Ya, dia kata kalau macam tu kamu bacakan aku yang kamu dengar daripada tempat kamu datang tadi. Dekat masjid. Ya. Kalau kita tak kamu ceritakan apa yang ustaz cakap kuliah tadi. Tak okeylah ustaz. Dia berhenti syak asal. Ya, isyak je berhenti. Rupanya itu je yang dia jawab. Dekat sejam duduk, rupanya dia tahu ustaz berhenti syak isyak. Itu. Ya. Apa yang ustaz cakap entah. Ya. Tapi adalah ni pun orang bagi bihun balik tu kira okeylah. Berhenti tambihun rupa. Baik, hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Asmu'i ni bila dia kata gitu, tepat pergi ngaji, dia kata kamu bacalah ayat Quran. Ya. Maka kataku beradab engkau. Boleh, aku nak baca ke ayat Quran, tapi kamu kena beradab. Itu sebab tuan-tuan, kita baca Al-Quran, kita kena beradab. Ya. Kalau kita nak dengar orang baca Al-Quran, cucu kita, kita kata kamu cucu kita kebetulan balik daripada tahfiz. Mai opah nak opah nak dengar. Korang beradab. Janganlah opah dengar mentara baring. Jangan gitu. Biar bangun beradab. Bila kalam Allah Ta'ala dibacakan. Sebab al-adabu fawqa ilmi. Adab itu lagi tinggi daripada ilmu. Kita nak tahu orang tu berilmu, kita tengok adab dia. Kalau adab dia tu tinggi, maka orang tu banyak ilmu. Kalau adab dia tu rendah, dia action je, tak ada ilmu. Faham tu? Ya, baik. Macam bagus je rupanya. Rupanya tak kerti apa pun. Ya. Kita nak kenal dia macam mana? Kita nak kenal melalui adab dia. Adab. Itu syair Arab kata al-adabu fawqa ilmi. Adab itu sebab kita ni walaupun kita ilmu tu tak adalah tinggi, biarlah kita beradab. Ya? Beradab kita ni. Adab tu yang mengangkatkan martabat kita sebenarnya. Ya? Qala al-muallif rahimahullahu taala. Jadi bila Asmu'i ni suruh Arab Badui ni turunlah, kata beradab sikit. Maka beradab engkau, turunkan unta kamu dan turun daripada unta ke bumi. Duduk, maka diturunkan untanya dan turun duduk ia. Maka aku bacakan surah Az-Zariyat hingga sampai kepada firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa fil ardi ayatul lil muqinin. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada bumi itu beberapa tanda Allah Ta'ala yang menunjukkan wahdaniyatnya, keesaannya, yang memberi yakin bagi orang yang mentauhidkan Allah. Dan pada diri kamu adakah maka tiada kamu lihat. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu, maka tidakkah kamu melihat kebesaran Allah Ta'ala. Bagaimana Allah Ta'ala menjadikan kita dengan sebaik-baik kejadian. Kenapa kamu tak tengok diri kamu, kamu tak melihat kehebatan ciptaan Allah Ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala.
Maka kata Arabi, itulah benar Rahman pada firman-Nya. Ya, betul. Ya, apa yang kamu bacakan tu memang betul. Ya, perkataan Allah Ta'ala tu betul. Ya. Orang Arab tu, orang Badui tu dia kata, ya, tahi unta menunjukkan adanya unta. Macam mana kita nak tahu unta tu ada? Ya, kita tengok tahi unta. Adanya tahi unta menunjukkan adanya unta. Tak boleh terfikir oleh akal kita. Tak. Ada tahi unta tapi untanya tak ada. Mustahil. Ya. Tak boleh terima. Mesti ada. Ya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Dan bekas telapak kaki menunjukkan ada orang yang berjalan. Ya. Bekas telapak kaki ni menunjukkan ada orang yang bukti, dalil, tanda menunjukkan ya, ada orang yang berjalan di situ. Itu sebab kalau ada bukti maka ya, menguatkan kita punya dalil tersebut. Itu kena ada bukti. Kalau bini kita kata kita kahwin dua, minta dia bukti. Tapi pastikan dah suruh awal. Kalau tak dijumpa memang ada lah kan. Jadi nak ceritanya bukti tu kuat. Ya, bukti ni sangat kuat. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Habis itu ya. Jadi itu kata Arab Badui. Maka langit ada buruj, yakni ada jalanan, tempat jalan bulan dan bintang dan matahari, dan bumi mempunyai jalan, dan laut yang mempunyai ombak. Tidakkah menunjukkan atas Tuhan yang latif lagi yang khabir? Khabir ni alimu bibawab tiniha la alimu bibawaziriha. Ya, Allah Ta'ala mengetahui benda yang di hati seumpama Allah Ta'ala mengetahui benda yang zahir. Gitu. Itu maknanya. Dia kata peredaran, ya, bintang, bulan, matahari melalui orbit dia, jalanan dia tu menunjukkan dan tidak berlaga menunjukkan adanya pencipta. Maka aku bacakan wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Ya, kata ya asmu'i. Ya, aku tanya akan kamu dengan nama Allah. Ya, ini kalam Ar-Rahman. Maka kataku bahkan, maka katanya memadalah engkau, kemudian beredar kepada unta, maka disembelih dan dibahagi akan dagingnya atas orang yang berhadap. Orang yang lalu kat dia tu, maka dia bagikan, dia sembelih unta dia tu, maka disedekahkan. Ya? Dan orang yang pergi, ya, orang yang lalu-lalang lah, kemudian maka dipatahkan pedangnya dan anak panahnya, kemudian ditanam pada bumi, dan berkata ia, ya wailah, yakni hai kebinasaanku, rezekiku pada langit aku menuntut pada bumi. Ya, bila dibacakan surah tersebut, maka keyakinan itu bertambah. Maka bila dia tengok, dia sedar bahawasanya pengharapan dia pada Allah Ta'ala tu telah terpesong. Dia menuntut akan dunia semata-mata. Dia tidak menuntut akan Allah Ta'ala.
Dia tidak meminta pertolongan pada Allah Ta'ala, tapi diminta kepada makhluk. Bila dia sedar benda begitu, maka dia sembelih unta dia, dia sedekahkan daging unta dia, dan dia patahkan pedang dan juga panah yang dia bawa, harta dia lah. Maka dia baru dia menyesal bahawasanya aku selama kini duk tuntut pada makhluk, tapi aku lupa kepada pencipta. Maknanya begitu. Aku merasakan bahawa dia kata apa tadi? Dia kata dia menyesal. Rezekiku pada langit, aku menuntut pada bumi. Yang beri rezeki iaitu Allah Ta'ala, tapi aku minta pada makhluk. Sepatutnya aku mintalah pada Allah Ta'ala, sebab Allah Ta'ala yang memberi aku rezeki. Sama kini dia berharap kepada makhluk semata-mata rezeki dia. Itu sebab bila kematian ibu dan juga ayah, apa orang kata? Akan datang hidup budak ni susah hidup ni. Dah jadi yatim piatu ni hidup susah. Tuan-tuan, sebab kita rasa mak ayah yang beri rezeki kan. Tapi kalau kita yakin yang memberi rezeki itu Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan pelihara anak yatim ni. Imtiazan. La ilaha illallah.
hazza da'wat. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah sekali lagi ya. Baik, maka bila begitu ya, dia kata aku kita berhenti tadi. Contoh kita kata kita mengharapkan mak ayah dia yang memberikan kehidupan bagi anak dia. Ya, bila mak ayah dia itu meninggal, kena pula dua-dua meninggal, maka jadi budak tu anak yatim, maka kehidupan dia susah. Kita kena ingat je, cuba kita tengok rumah-rumah anak yatim. Ya. Kadang-kadang seminggu tu 3 kali KFC sampai rumah dia. Anak kita yang tak yatim ni, sebulan sekali pun tunggu ujung dapat gaji baru anak kita merasa. Tak kerap lagi anak yatim makan KFC daripada anak kita kan. Sebab apa? Sebab yang mengatur rezeki itu Allah Ta'ala, bukannya kita. Jadi begitulah yang disangka oleh orang Badui ni. Ya, dia menyesal, sedangkan yang memberi rezekinya adalah Allah Ta'ala, tapi dia menuntut kepada makhluk. Baik. Maka Asmu'i itu berkata, ya, maka ia lari, ya, benar. Kemudian maka ia lari ke hutan. Bila dah Arab Badui itu kata gitu, maka Arab Badui pun lari. Ya, maka tak kala sampai ke Madinah, ya, ke Madinah Baghdad, ya, yakni kota Baghdad, aku khabarkan cerita itu bagi Harun Ar-Rasyid, maka ta'ajub ia. Ya, Asmu'i ini cerita pada Khalifah Harun Ar-Rasyid. Cerita ni panjang, tapi insya-Allah kita sambung pada masa yang akan datang insya-Allah. Moga-moga perjumpaan kita ni ada manfaat untuk kita bersama insya-Allah. Yang mana baik datangnya daripada Allah Ta'ala, kekurangan, kelemahan dari saya sendiri hakikatnya daripada Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin kama fatatahu ala alladhina min qablina birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.